peserta. Melainkan kalau dimintalah oleh penceramah untuk para peserta sharekan skrin. Jadi saya rasa dengan penerangan tersebut dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana perjalanan webinar kita pada hari ini. Dan juga di akhir sesi nanti saya akan pastekan link pendaftaran. Jadi minta para peserta untuk terus tunggu sehingga di akhir sesi nanti. Okey, Cikgu Hasrul Nizam sudah berada dekat talian ke? Mungkin boleh test dulu suara. Test dulu suara. Dan kami nak ucapkan juga selamat datang buat semua peserta yang telah sudi mengikuti ataupun menyertailah webinar anjuran KTGFT bersama dengan PPD Kota Tinggi Johor. Cikgu Hasrul sudah boleh test suara ke? Boleh. Okay. Dalam. Okey. Dengar jelas. Okey. Okay. Kalau dekat sini saya lihat para peserta dah penuh, dah orang panggil full house lah orang katakan, 250 orang peserta. Dan mungkin Cikgu Hasrul nak terus sharekan skrin ke? Sebab lagi seminit kita akan bermula. Okay, sementara itu kami lagi sekali daripada pihak urus setia KTGFT bersama dengan PPD Kota Tinggi nak ucapkan selamat datang buat semua peserta kepada siri webinar kita pada pagi ini. Dan hari ini, kita ada dua siri. Siri pagi pada jam 10 pagi dan juga siri 2 pada jam 2 petang ini. Jadi terus bersama dengan kami untuk menyertailah siri webinar kami. Okey, Cikgu Hasrul. Mungkin boleh sharekan skrin. Okey, dah nampak dah. Alright, jadi saya rasa tanpa kita lengahkan masa kan, semua orang dah tak sabar nak belajar ni. Jadi saya mempersilakanlah penceramah kita Cikgu Hasrul Nizam yang kita import orang kota sendiri pada pagi ini. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Tuan Moderator Nurul Nazrul binti Mustafa. Okey. Seperti tadi maklum, saya Cikgu Hasrul Nizam Hasan dari Sekolah Faizal Maha Kota Tinggi. Okey. Pertama sekali saya nak ucapkanlah terima kasih kepada semua yang dapat hadir ke dalam webinar siri ke-34 ini. Okay. Sekarang ni saya berada di PKG KTRS. Okay, terima kasihlah kepada PKG KTRS kerana membenarkan saya untuk melakukan live streaming webinar ini kat sini. Okay. Cikgu Hasrul, maaf ya, suara tak berapa jelas lah. Boleh cepat sikit tak? Okay. Tak jelas Suara kurang jelas, ya betul lah. Sekarang? Jelas? Para peserta boleh dengar tak? Sebab kalau dengan saya dengar je. Ada echo. Okay. Sekarang jelas tak soal saya? Okey, jelas. Jelas Ramai tak jelas. Yang mana mungkin tak apa nak dengar tu mungkin boleh jadi suaranya jauh. Pakai earphone ni. Okey, tak apalah untuk sementara tu mungkin kalau para peserta yang tak apa nak jelas tu mungkin boleh adjust di bahagian sound sama ada menggunakan desktop ataupun komputer ataupun handphone ataupun mungkin boleh menggunakan earphone lah untuk lebih dengar secara lebih okey lah kiranya suara penceramah kita. Okey, boleh? Jelas Boleh mula sekarang? Boleh. Dipersilakan Cikgu Hasrul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita mula, sama bagi yang Muslim, sama-samalah kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Okey. Jelas suara? Saya dengar je. Ada komen kata tak jelas tu macam mana? Kan cakap kuat sikit kot.
Okay, untuk sesi webinar pada kali ini saya akan tunjuklah cara-cara menghasilkan simple apps mudah, Android lah, untuk kali ini adalah Android, menggunakan MIT App Inventor. Okay, yang ini nampak dekat skrin saya, MIT App Inventor. Okay, kalau nak buka ni, okay, cikgu boleh type lah dekat Google MIT App Inventor 2 dan enter. Okay, boleh tekan, dia akan keluar macam ni. Okay, lepas tu kita tekan create app. Okay, dia akan minta kita untuk sign in dengan email lah. Boleh guna. Cikgu, jangan laju sangat. Okay. Tengok pelan-pelan Okay. Kita boleh sign in pakai email lah. Boleh guna mana-mana email. Okay, saya sebelum ni dah guna email pribadi, jadi saya teruskan dengan email pribadi saya lah. Okay nampak? Okay. Okay, continue. Okay, ini contoh yang pernah saya buat. Jadi saya nak buat yang baru. Okay, sebelum tu saya nak beritahu dulu untuk sesi kita pada kali ini, saya nak tunjukkan dua jenis aplikasi yang saya akan buat lah. Okay, aplikasi yang pertama ni saya gunakan Google Site dan jadikan dia sebagai apps telefon. Okay. Dan untuk aplikasi yang kedua ni saya guna aplikasi yang kedua ia adalah aplikasi yang menghimpunkan beberapa website penting untuk guru pada satu tempat. Okey, jadi saya akan tunjuk dulu contoh aplikasi yang saya pernah buat. Okey, saya buka okey. Dia nampak tak? Okey, ini dekat telefon saya. Okey. Okey, ini contoh aplikasi saya buat. Ini aplikasi yang kedua Dia menghimpunkan pelbagai laman web penting untuk seorang guru. Okay, dia link terus ke website. Contoh FPDM, Hermes, operasi dan macam-macam lagi lah yang penting yang kita terus boleh link ke website dia. Okay, saya juga masukkan QR scanner. Sebab QR scanner ni penting untuk cikgu. Setiap kali ada meeting apa, kebanyakan sudah pakai QR scanner, QR code untuk daftar. Okay, ini contoh apps yang kedua. Okay, untuk app yang pertama yang kita akan buat mula-mula nanti. Okay, ni. Okay, apps yang pertama ni saya gunakan Google Site yang saya pernah buat sebelum ni. Saya jadikan dia sebagai apps telefon. Supaya senang kita nak akses, senang nak capai. Tak perlulah cikgu-cikgu nak cari dia punya link untuk buka. Terus dia tekan dekat yang cikgu kita. Cikgu boleh Ya cikgu. kalau kita guna macam kita sikat apps ni, macam mana dengan virus? Adakah dari segi keselamatan lah untuk bila kita download nanti? Okey, dari segi kita tahulah kita yang buat apps ni, kita tahulah maknanya kita yang buat ni tak ada virus lah. Sebab apps ni daripada kita, jadi kita yakin apps ni tak ada virus. InsyaAllah tak ada. Okey, terima kasih. Bukan daripada mana-mana company lain ataupun sumber lain. Sebab kita yang buat. Okey
Untuk Google Sites ni sangat sesuai kalau kita jadikan dia sebagai apps telefon sebab dia punya paparan pun dah sesuai dengan paparan telefon kita. Dia punya app, dia punya Google Sites ni dah macam app aplikasi yang sesuai dengan telefon lah. Button tu. Okay. Itu je untuk text pertama ni. Okay, jadi kita nak mula buat apps yang pertama, itu menggunakan Google Sites. Saya buka Ni online ke offline? Online lah sebab dia menggunakan Google Sites. Nak buka apps ni kena ada internet. Cuma dia terus tekan daripada telefon. Tak perlu nak pergi dekat Google, kita cari tak perlu dah. Ni online. Okay, online. Okay, mulakan projek baru, kita buka start new project. Boleh tulis nama kita punya app tu, kita letak nama apa. Kita letaklah nama dia jadi merah ni sebab apa? Sebab kita tak boleh letak space, dia letak ni, okey. Okay. Okay, nampak paparan dia. Okay, untuk MIT App Inventor ni yang penting sekali dia ada dua bahagian. Dia ada bahagian designer dan bahagian blog. Okay, designer ni adalah paparan yang kita nampak bila apps kita dah siap nanti. Okay, kemudian blog ni adalah coding lah. Coding untuk kita jadikan apps itu berfungsi. Okay. Cikgu. Ya. Boleh mula tak dari awal? Dari awal? Dari nak masuk kat sini. Nak masuk kat sini ya. Okey. Terima kasih. Dekat Google kita cari MIT App Inventor 2. Okay, buka je. Okay, dia akan keluar dekat sini. Lepas tu tekan create app dan daftarlah kita punya email. Okay, macam saya dah daftar tadi, dia terus keluar dekat sini . Okay, boleh? Cikgu, maknanya email tu email aktif ataupun email MOE ke? Email, apa-apa email, aktif ke, MOE pun boleh guna, email sendiri pun boleh guna. Okey jelas? Okey. Untuk mulakan projek baru, kita tekanlah start new project dan namakan projek tersebut. Dia akan keluar paparan kosong macam ni. Okey, boleh? Setakat ni. Okey, boleh cikgu ni? Teruskan Boleh. Okey. Okey, mula-mula sekali kita ada, untuk apps yang pertama ni kita guna screen, satu screen je. Okey, kita boleh tambah screen tapi untuk permulaan ni kita guna satu screen sahaja. Okey. Sama sekali, untuk apps ni kita akan gunakan dekat tepi ni kita nampak user interface. Ada web viewer. Klik web viewer ni, tarik masuk ke dalam screen. Boleh?
keluar macam ni, biasanya internet terputus ni. Sekejap Okay, boleh buka balik. Dia akan auto save lah. Kita punya kerja. Okay, kemudian bila kita dah masukkan kita punya web viewer, Web viewer tu untuk apa? kita nak paparkan kita punya quiz online tadi lah dekat sini. Bila kita buka app kita, dia terus terpapar dekat sini. Kita punya Google Site. Okay, boleh? Dia akan terus terpapar dekat sini kita punya Google Site. Dekat skrin telefon ni. Okay, seterusnya kita kena setting lah. Okay. Okay, tekan dulu skrin 1 dekat komponen ni, kita nak setting dahulu skrin 1. Okay, dekat skrin 1 ni kita boleh ubah macam-macam, kita boleh setting. Okay, contoh ni align horizontal ni biasanya saya letak center lah, tengah-tengah, dan vertical pun center. Okay, apps name quiz online. Okay, kemudian background color kita boleh ubah. Ikutlah warna apa yang kita nak, dark grey ke, ataupun kita boleh custom warna kita. Okay, macam tu. Kita custom bagi warna terang lah sikit. Okay. Ataupun kalau kita tak nak background color, kita nak gantikan dengan background image yang lebih lawa, lebih cantik, kita boleh upload file kita lah. Tapi sebelum tu kena cari dahululah background yang sesuai dengan apps kita. Okay, boleh faham? Okay. Tapi rasanya untuk buat aplikasi pertama ni tak perlulah background sebab dia akan terus Google Site, tak nampak pun background kat belakang. Okay. Okay, ni tak payah ubah. Close screen animation. Okay, masa tutup screen kita nak tutup macam mana? Okay, zoom, slide horizontal, slide vertical, kita boleh pilih. Kita pilih slide horizontal. Okay, ini pula icon. Icon kita punya aplikasi nanti dekat telefon. Ini penting jugalah. Okay, icon ni kita kena upload file. Sebelum tu kita kena cari dulu siap-siap icon apa yang kita nak buat. Contoh, sesuai dengan kita punya tajuk. Cikgu, boleh tak cikgu share screen sebab tadi ada orang present screen dia. Present screen? Bukan. Tadi ada orang lain present screen, so dia dah tak ada dah. Tak muncul Dia screen berlaku ni Cikgu Harul, dia berlaku rampasan kuasa. Boleh Cikgu share balik screen tak? Tekan balik present now tu. Oh, okay. Masuklah. Maaf ya Cikgu ya. Ada berlaku rampasan kuasa. Peserta jangan rampas kuasa tau. Kesian penceramah kita ni. Okey Cikgu Harul. Dekat mana tadi? Dekat atas orang pun punya. Yang bahagian ni bersama ni lah. Kat sini boleh? Nampak? Ya. Okey ya. Nampak. Okey, saya ulang balik dekat icon. Icon ni kita akan upload. Okey ni dia akan berada dekat kita punya telefon lah. Bila kita nak buka nanti icon telefon kita. Okay, cikgu-cikgu boleh cari dahulu gambar-gambar yang sesuai untuk quiz online SK. Lagi baik icon tersebut dalam bentuk PNG. Buat icon. Banyak icon yang kita boleh cari, kita boleh ambil, download je. Tapi kalau boleh, icon kita tu tak perlulah bersaiz besar sangat sebab dia tak ada icon. Dia kecil je, dulu saiz yang kecil je. Sebab nanti akan effect kita punya saiz app yang akan kita produce nanti.
Kita boleh pilih ikon-ikon sesuai untuk kita letak pada app kita. Okay, saya dah ada ikon saya akan use dia. Okay, upload file. Okay, saya akan pilih file. Tapi saya akan ambil ikon. Tidak. Okay. Okay, sekarang kat media ni pun dia akan keluar apa yang kita upload Okay, sini pun akan keluar. Okay, mana dah selesai ke ikon. Untuk open screen animation sama macam close tadi, kita boleh pilih cara kita punya app tu masa buka tu macam mana. Fade, zoom, saya pilih slide horizontal jugalah. Okay, yang ni biar je. Okay, untuk screen orientation, kita boleh pilih kita nak portrait, landscape ataupun menggunakan ni lah, auto lah, sensor. Biasanya saya akan pilih portrait lah. Tak perlu ubah-ubah, dia stick je. Untuk scrollable, maknanya screen kita ni kita boleh scroll ataupun tidak. Kalau kita punya Google site tu besar, dia punya ada ke bawah lagi, perlulah scrollable. Jadi kita tick scroll. Ini biarkan je. Untuk sizing ini, okay, responsive. Okay, tema ni tulisan dalam app kita boleh pilih macam tema. Klasik ke apa tu, saya pilih klasik lah. Untuk title. Okay, title ni dekat sini lah. Screen satu ni. Kalau boleh saya tak nak ada title ni, kita boleh buang title tu sebab tak perlu pun ada title. Okay, saya padam lah. Delete dan title ni visible. Okay. Tutorial. Okay, vision code ni adalah kita punya version untuk aplikasi kita. Kalau aplikasi kita ada update yang baru, kita boleh tambahlah 1.1 ke macam tu. Sama juga dengan version name ni. Okay. Okay, setakat ni faham untuk screen. Ini baru screen ya. Okay, kita dah setting. Cikgu yang apa tampilkan web view macam mana tadi? Web viewer tu? Web viewer ni. Okay. Web viewer ni saya padam balik lah. Saya tunjuk Okay, web viewer ni pergi dekat sebelah kiri user interface. Okay, kita boleh pilih. Dia web viewer ni bawah sekali. Kita ambil dan kita tarik masuk ke dalam telefon kita. Okay, nampak? Okay. Ya, okey. Okay, sekarang kita nak setting web viewer kita pula. Kita tekan web viewer, kita setting lah sebelah kanan ni. Okay, web viewer ni, okay, follow link. Okay, dia punya ketinggian, lebar, automatik lah. Supaya sesuai dengan telefon kita sebab telefon macam-macam saiz. Jadi automatik. Okay, home URL. Okay, kita nak letakkan kita punya website. Kita pergi dekat kita punya website tadi. Okay, kita punya website. Okay, quiz online. Okay, ambil je dia punya URL ke atas ni. Copy. Dan kita pergi semula dekat kita punya kerja tadi. Paste. Paste. Okay, dia tak boleh paste pakai mouse. Kena Ctrl V lah. Okay, boleh? Okay, ini biarkan, tak ada perlu ubah apa-apa. Siap untuk web viewer. Boleh? URL tu macam mana? Tak ada. Kalau tak ada tak apalah. Ini untuk orang, untuk cikgu-cikgu kalau ada apa ni panggil, Google Site sendiri ataupun nak ambil contoh, okay, apa-apa URL yang sesuai. Nak ambil URL Google quiz online saya pun boleh juga ni. Nak guna yang saya punya pun boleh untuk kita belajar. Tak kisahlah, apa-apa website kita boleh guna. Apa-apa website yang kita selalu buka, kita boleh gunalah. Okay. Kita ambil dekat atas ni. Boleh? Boleh faham?
Okey. Okey, seterusnya. Okey. Notif. Okay, seterusnya kita pergi kat belah kiri. Pergi dekat connectivity, user interface. Okey. Kita ambil ni, dekat user interface. Okey, cikgu-cikgu ambil notifier ni. Notifier ni akan digunakan masa kita nak tutup apps kita. Dia akan keluar pop-up tutup. Okey, kita masukkan dulu dalam kita punya telefon. Okey, dia tak ada dekat sini, dia akan ada dekat bawah. Non-visible component. Okey, tak apa. Kita masukkan dulu. Notifier Okey. Boleh? Okey, lepas tu kita dah selesai bahagian designer. Kita nak buat dia punya coding pula. Yang jadi susahnya adalah dekat bahagian blok ni coding lah. Bahagian coding. Tak apa, nanti saya akan share lah coding yang saya buat ni dekat Instagram nanti, dekat Telegram. Okey. Okey. Kita mulakan coding yang pertama. Screen. Kita mulakan dengan screen lah. Tekan kat screen yang akan keluar coding. Okay, when screen 1 initialize to, okay, keluarkan. Pass. Okay, lepas tu call web viewer. Go home. Call web viewer. Go home. Okay. Yang ambil dekat coding tu dekat mana ya tadi? Coding tu kita sini nampak. Dia ada dua, designer dan block. Okey, tekan block, dia akan masuk dekat kawasan coding. Okey, faham Okey. Dan bahagian coding ni kita kena pandai carilah. Dia punya, okay, kita nak mulakan dengan screen 1, kita kena buka kat screen 1. Kalau kita nak buat web viewer, kita buka dekat web viewer. Notifier. Okey. Cikgu, mana nak dapatkan blok tu ya? Dapatkan blok ni? Ya. Okey. Tekan dekat screen 1, ni sebelah kiri ni dia ada dia punya senarai. Tekan screen 1. Okey, cari when screen 1 initialize. Okey, ni ada. Bukan cikgu, sebelum dapat screen tu cikgu nak tekan apa? Sebelum tadi, selepas sesi Zoom ni. Nak blok ini tu dari mana pada mana? Dari mana ambil yang mana? Dari sini ke? Dari awal. Ya cikgu, dari situ lepas kita dah masukkan tu image yang web viewer tu. Tengok mouse saya. Dia ada dua kan, designer. Ini adalah kawasan designer. Kemudian kita pergi dekat blok lah untuk coding. Okey. Faham? Tekan blok, dia akan keluar dekat coding. Jelas tak? Cikgu, boleh ulang yang bahagian komponen yang ada notifier tu macam mana nak ambil? Sorry. Okey, sekejap Okey, yang ada notifier kita pergi kat designer balik. Ni dekat user interface ni ada notifier. Tarik masuk ke dalam telefon. Okey, dia tak keluar dekat sini. Dia akan keluar dekat bawah ni. Maknanya benda tu dah masuk, dah ada lah. Okey, jelas? Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey, kita sambung dekat blok tadi. Okey. Maknanya bila screen 1 initialize, dia akan buka dia punya website tadilah. Google Start tadi. Yang warna purple tu tak jumpa. Yang purple ni tak jumpa tekan yang purple ni dekat sini, web viewer. Kita dah tutup, dia akan buang balik saja. Dekat web viewer, kita carilah. Terus ada dekat bawah ni. Call web viewer, go home. Okay, kalau ada jumpa tak? Okay, kalau macam ni, saya boleh buang. Okay. Boleh? Jelas? Kita nak pergi pada coding seterusnya pula.
Okey, masih lagi dekat screen 1, tekan screen 1 belah kiri. Okey, cari when screen 1 back press. Okey. Ni contoh. Dapat? Tunggu sekejap. Ambil itu yang go home. Web viewer go home. Ambil pada bawah. Web viewer. Macam mana? Scroll je. Web viewer. Back press. Ini tadi. Sekejap Bukan web viewer, screen 1. Sorry. Screen 1 back press. Okey. Boleh? Okey, boleh tak? Ya, saya teruskan. Okey. Seterusnya, masukkan pula dia punya control. Dekat control ni, saya akan gunakan if then. Okey, yang ni. Okey. Saya akan gunakan ini. If then else. Okay. Kita boleh setting juga dekat sini. Okey. Yang ni je. If then else then. Okey, saya teruskan ya. Kemudian okey, ambil dekat logic yang ni, yang sama dengan ni. Letak dekat sini. Okey, seterusnya nak isi kat dalam ni, kita ambil web viewer. Kita cari web viewer current URL. Okey, masukkan dalam dia. Okey, ini pula. Ini kita nak masukkan dia punya URL lah. Yang tadi yang kita masukkan URL tadi. Okey, ambil dekat tag dan pilih yang kosong ni. Mula-mula sekali. Okey, masukkan. Okey, untuk kita isi kat dalam ni, kita ambil URL tadi. Apa dia? Slow sikit. Slow. Slow Okey, tak apa. Kalau tak dapat buat juga, saya akan bagi dia punya coding nanti. Saya dah siapkan dalam bentuk PowerPoint sebenarnya. Cuma biar faham dulu cara-cara nak masukkan, nak tarikkan apa semua. Okey, saya dah sediakan ni. Dalam bentuk PowerPoint nanti saya akan share lah. Coding dia tu memang tak boleh nak tiru satu-satu. Kita kena rujuk. Okey, saya dah siapkan PowerPoint, nanti boleh tiru dia. Nak try nanti kat rumah boleh. Cuma bagi faham dahulu cara nak masukkan coding tu. Tu je. Okey Okey. Dekat teks ni saya masukkan URL saya punya Google Site tadi. Okey. Masukkan je paste. Okey dah. Kita masuk. Seterusnya. Okey. Kita tekan notifier. Okey, dekat notifier ni pilih yang ada perkataan true ni, yang ada hijau ni. Kita tarik masuk, letak dekat then. Okey. Jelas? Okey So kita nak isi dia punya ni pula. Yang ni kita guna teks biasa yang mula-mula tadi. Yang kosong ni. Tekan. Kita boleh duplicate tekan kanan, duplicate. Masukkan. Tekan kanan, duplicate. Masukkan. Tekan kanan, duplicate. Masukkan. Okey, coding yang besar ni adalah untuk masa kita back nanti dia akan keluar notification. Macam yang saya tunjuk video tadi, akan keluar notification. Adakah dia akan tulis adakah anda ingin tutup aplikasi ini
kita boleh pilih ya atau tidak. Yang tu kita nak buat. Okay, message dia. Anda pasti ini tutup aplikasi ini. Okay. Title dia okay. Ini button pilihan dia tidak. Actionable ni kita buat fast lah. Okay, siap untuk action dulu. Kemudian else if kita pergi dekat web viewer, pilih kat web viewer ni kita pilih can go back. Okay, ambil. Maknanya kalau kita kata tidak, kita boleh masuk ni lah, go back balik lah dekat kita punya site tadi. Then, okay, tindakan dia dekat web viewer lagi, ambil go back. Call, okay, call web viewer, go back. Okay, silap. Yang tadi. Okay, lagi kali. Go back. Mana ni? Okay. Jadi yang untuk coding ni dah selesai. Boleh kakak ni? Kita nak pergi kepada kode yang terakhir. Okay, kode yang terakhir ni berkait dengan kode yang tadi lah. Dia ada kaitan dengan yang besar ni. Okay, pergi dekat control. Bukan, dekat notifier. Okay, dekat notifier. Dekat notifier. Tak boleh buka ni, kenapa? Okay, ada masalah. Okay dah. Dekat notifier, dari when notifier after choosing choice do. Okay, yang ni. Kita bawah ni lah. Okay. Kemudian ambil if then, dekat control, ambil if and. Okay. Kemudian dekat logic ni, kita pilih yang sama dengan tadi, satu. Dan get choice. Okay, dekat variable yang ni letak kat dalam. Okay, tekan sini, pilih choice. Pilih. Kemudian kita ambil copy yang ni, ambil text here. Tekan here, klik here. Then control, cari close application. Close application. Okay, maknanya bila kita tekan ya, dia akan tutup. Apps kita akan tutup. Okay, jadi tadi dah siap ni kita punya apps. Yang pertama, kita check balik ada masalah ke apa, kita check balik ataupun kita terus ke designer. Okay. Untuk test
kita punya app ni sebenarnya ada 3 cara yang saya bagi tahu dalam Telegram semalam. Okay. Tapi yang paling senang nak buat adalah yang ni lah. Okay. Dekat designer tadi kita tekan connect. Okay, dia ada 3, AI Companion, Emulator, USB. Okay, yang paling senang AI Companion lah. Kita boleh test dekat telefon kita. Tapi sebelum kita test dekat telefon kita, kita kena download dahulu dia punya apps dekat telefon. Dekat Play Store. Saya ada tunjuk tadi dekat Telegram. Sekejap Saya nak buka skrin telefon saya. Sekejap, saya nak sambung. Ilmu coding ni tinggi sangat. Itulah memang pun, tapi insyaAllah boleh buat. Bila dah biasa nanti seronok sebenarnya. Bila dah jadi kita buat tu seronok. Tapi kalau nak belajar coding ni sebenarnya dekat YouTube banyak. Banyak video-video tutorial. Saya pun belajar dekat YouTube je ni. Aku lagi belajar juga. Nanti boleh balik coding ya cikgu ya. Boleh balik ke codingnya tadi. Nanti saya akan bagi dah dalam bentuk PowerPoint tu. Saya dah, cuma PowerPoint saya tu saya tak ada dia punya tulis cara-cara lah. Gambar saja. Sebab tu kena tengok saya buat cara-cara dia tadi. Okey. Nampak tak skrin telefon saya? Keluar tak skrin telefon saya? Okey, nampak. Nampak Okey. Dekat telefon, pergi dekat Play Store. Kita boleh search MIT AI2 Companion. Okey, install je. Yang ni saya tak install, jadi dia akan tulis dia keluar macam tu lah. Okay, bila kita dah install, dia akan keluar dekat telefon lah, ada lah. Yang ni apa yang kat bawah sekali tu. Okay, untuk sambung dengan kita punya laptop, kita buka dulu. Okay, dia akan minta kita masukkan kod ataupun kita scan je QR code. Okay, saya akan scan Sekejap. Okay, dekat kita punya laptop MIT Inventor tadi, tekan dekat connect AI Companion. Okay, dia akan keluar QR code. Okay, sekarang boleh scan. Okay, dia akan keluar ni lah proses dia. Okay, dekat telefon saya dah keluar. Saya tunjuk dah telefon saya. Okay, nampak? Okay, kita boleh test lah kita punya app kita. Okay. Untuk guna AI Companion ni, yang penting sekali adalah kita guna Wi-Fi yang sama dengan laptop kita. Wi-Fi yang sama, baru dia boleh jadi. Kalau tak, dia tak bersambung lah. Dia faham Okay, kita test. Okay, macam nampak okay. Okay, kalau kita pilih lagi. Okay, ada mati Okay, maknanya apps kita ni tak ada masalah lah. Cuba kita back pula.
Nak tengok yang kita buat coding back tadi kita buat jadi ke tak? Okay, back, okay. Nampak? Bila kita tekan, bila sampai dekat home, kita tekan back, dia akan keluar notification yang kita buat tadi. Anda pasti ingin tutup aplikasi ini. Jangan salah tu aplikasi kita boleh ubah nanti. Okay, kita tekan tidak, dia tak berubah. Kalau kita tekan lagi sekali, kalau ya. Okay, tulis saja dekat bawah tu, dia tak support lah, maknanya sebenarnya jadilah. Masa development ni, kita nak tutup tak boleh. Okay, tapi dia sebenarnya jadi. So, bila dah jadi, dah okay, kita tutup. Kita cubalah luaskan file edit dia untuk kita download dekat telefon. Okay, kita kembali dekat laptop kita. Dekat kita punya paparan kerja kita. Okay, sekejap. Tadi ada kesalahan dekat ejaan aplikasi. Okay. Sebenarnya coding yang besar ni, yang banyak ni adalah coding untuk kita button back telefon kita. Sebab sebelum ni saya buat tak ada coding ni, bila kita back, dia akan terus keluar ke paparan telefon kita. Kalau kita tekan ke depan lagi, bila kita back terus, dia tak keluar dekat home. Dia terus keluar dekat paparan telefon kita. Kita tak naklah macam tu. Kita nak dia back satu-satu. Sampailah dekat home. Bila sampai dekat home, kalau kita back lagi sekali, dia akan keluar notification, nak tutup. Kita nak jadikan dia macam tu. Baru nampak kemas. Okay, sekarang kita nak build. Kita nak keluarkan, kita nak download dia punya ATK. Okay, ada dua cara. Ada kita download melalui QR code ataupun kita download dekat laptop kita. Biasanya saya guna ni lah, yang QR code ni. Okay, dia akan progress. Ini sekejap. Okay, jadi sementara kita tunggu ni, ada apa-apa pertanyaan tak? Kalau ada apa-apa, para peserta boleh, kalau sebarang kemusykilan ke, boleh terus ajukanlah kepada penceramah kita. Maksudnya Cikgu Hasrul, kita siap-siap buatkan site dahulu, kemudian baru kita jadikan site tersebut satu bentuk aplikasi, kan? Ya, betul. Tapi kalau nak guna site yang dah ada pun boleh sebenarnya. Kalau kita ambil site, contoh site KPM ke, KPM kita nak jadikan dalam bentuk aplikasi supaya tak susah nak buka dekat internet, apa ni, browser. Website dia kan, browser dia banyak kali, so kita jadikan satu apps lah. Senang kita nak buka, macam tu je sebenarnya konsep dia. Supaya kita senang nak capai, nak buka. Ya, faham Ada lagi? Cikgu Hasrul, saya nak tanya, contoh sebarang perubahan yang berlaku di site akan automatik berubah juga di aplikasi ke? Ya, betul. Ini yang sebenarnya sangat bagus lah kalau kita buat aplikasi yang pertama ni. Sebarang perubahan, sebab kita guna Google Site kan, kita hanya paparkan je dekat aplikasi kita. Jadi apa-apa perubahan dekat Google Site, samalah berubah. Dia akan auto lah kiranya, so kita tak perlu nak refresh ke sebagainya kan? Jadi kita tak perlu nak edit dekat kita punya apps kita. Tapi untuk aplikasi yang kedua ni lain pula. Untuk aplikasi yang kedua ni lain. Kita ubah dekat apps kita. Okay faham Faham. Yang pertama ni senang je. Okey, Cikgu Hasrul, ada peserta tanya, untuk kita hasilkan satu aplikasi ni, adakah dia makan ada had limit storage dia ke atau macam mana sebenarnya? Setakat ni tak ada. Saya rasa MIT ni free lah setakat ni. Tak ada
Hak limit lah kiranya, macam unlimited jugalah. Nak katakan kiranya. Saya tak pernah buat banyak sangat. Takkan tak ada lagi lah dia dekat apa-apa. Okay, untuk pengetahuan semua, sebenarnya banyak lagi app inventor lain yang boleh kita guna selain MIT ni. Kalau kita cari, contoh ada yang ni, Transferable. Boleh juga guna. Okay. Ini pun salah satu app inventor yang kita boleh guna. Yang ni lagi bagus sebenarnya sebab kita boleh buat untuk Android dan iOS. Macam MIT tadi hanya untuk Android. Yang ni saya tak explore lagi lah. Ada lagi satu app Geyser. Ini pertama. Dia lebih kurang je semuanya. Cuma company lain-lain lah. Okay, yang setakat ni dua ni rasanya free lagi. Ada juga yang berbayar. App biasa lain yang berbayar pun ada. Lebih ni lah, lebih canggih lah dia punya setting apa semua tu. Yang free ni simple je. Okay, kita punya barcode dah keluar. Tapi saya tak suka lah guna barcode ni. Biasanya saya ambil dia punya link ni. Copy link. Saya suka guna Telegram. Okay, dekat Telegram ni saya ada buat saya punya channel sendiri. Apa-apa benda yang saya nak share, saya nak simpan, saya guna saya punya channel lah untuk sendiri-sendiri punya. Jadi saya share dekat sini. Maknanya dekat telefon nanti saya terus boleh download kat telefon. Okay, saya buka paparan telefon sekejap Saya buka paparan telefon saya. Nak tunjuk cara download. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Ya cikgu. Kalau macam dia kan free kan, so macam dia akan ada iklan ke macam mana masa kita punya? Tak ada lah. Sebab memang dia betul-betul free lah. Sebab kita pun guna untuk bukan komersial kan. Kita guna untuk kapasiti yang tak ramai. Bukan untuk kita jual ke apa. Lain lah kalau kita nak jual ke apa. Biasanya iklan-iklan ni masa kita nak download, nak upload dekat Google Play tak silap saya. Kita boleh tambah iklan ke apa. Atas kita lah, kita nak jadikan dia sebagai pendapatan kita boleh tambah iklan. Kalau kita tak nak, kita nak bagi free ke orang, free lah gitu. Oh, okey, terima kasih cikgu. Okey. Nampak telefon saya. Okey, dekat Telegram. Nak terus pula. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya lagi. Okey, para peserta kalau ada sebarang kemusykilan lagi ke boleh terus je openkan mikrofon. Cikgu Asrul. Ya, saya. Ya. Nanti kan yang tu kan software tu kan upload dekat Telegram quiz online. So nanti peserta boleh install kat handphone masing-masing. Okey, boleh juga. Okey. Cikgu Hasrul, dekat laman web dia, MIT App Inventor tu, kita tak boleh tengok apa yang kita dah buat. Dekat laman web dia boleh kita tengok. Dia ada save, dia macam kita, sebab kita dah daftar email kita, dia dah ada account dia kita dekat situ lah. Kita boleh tengok kat atas ni, My Project. Tekan My Project. Okay, tekan My Project, kita tengok My Project kita. Nampak? Banyak dah ada yang kita telah buat. Kita boleh buka balik. Kalau kita nak nak ubah balik, nak edit balik, kita boleh. Faham Okey. Cikgu, saya nak tanya. Kalau macam kita macam cikgu tunjuk tadi kan cikgu dah banyak buat. Kalau macam screen satu ni, saya nak hasilkan screen 2. So boleh tak coding screen satu ni saya copy je masuk dalam screen 2? Boleh.
Perasan tak? Dekat coding tu, masa dekat blok, kawasan blok tu ada satu beg kat atas tu, nampak? Ada satu beg galas kan, ikon beg galas. Ya. Hari coding kita tu yang kita dah buat masuk dalam beg galas tu. Maknanya dekat screen seterusnya kita boleh ambil daripada beg galas tu, kita masukkan balik dalam screen 2. Dia macam copy lah. Kita boleh coding kita dalam beg galas tu. Faham Faham. Terima kasih cikgu. Okey, dekat sini saya nak download lah APK. Okey, saya download daripada telefon saya. Okey, biasanya telefon kita ni memang security lah. Tapi kita tahu kita punya apps ni selamat. Sebab kita yang buat, kita tak ada masukkan apa-apa berbahaya Jadi kita tekan je okey. Okey. Dia akan download dekat atas tu. Okey dah siap download dekat atas, kita tarik kita punya notification kat atas tu, kita tekan. Okey. Okey, akan keluar install. Okey, tekan install. Install lah. Open je. Okey, dah siap. Okay, tadi saya ada share dekat Telegram, bolehlah download dan cuba buka dekat telefon masing-masing. Boleh? Jadi boleh. Boleh Ya. Okey, untuk para peserta ada tak lagi sebarang persoalan ke nak ajukan kepada penceramah kita? Lama juga ni. Ada sejam dah untuk satu aplikasi. Nanti PowerPoint bagi ya. InsyaAllah bagi. Saya bagi. Saya bagi dekat Telegram Saya bagi sekarang lah. Okay. Yang tadi website yang free selain MIT application tu apa lagi? Application register. Tankable, Gather. Ada lagi lah kalau cikgu tulis atas tu app Inventor ke, dia akan keluar macam-macam lagi lah kat bawah tu. Dekat Google tu dia akan keluar lagi macam-macam suggestion yang kita boleh guna. Tapi yang setakat ni saya nampak yang free MIT dengan dua lagi tadi tu lah, Tankable dengan Gather. Jadi saya nak share saya punya file tadi. Okay, saya share saya punya PowerPoint Okay, saya share dekat Telegram Quiz Online. Okay, boleh saya teruskan Boleh. Saya nak teruskan kepada aplikasi yang kedua pula. Ini susah sikit kan ikut ni sebenarnya. Harap dapat ikut lagi lah. Okay. Kita nak buat yang kedua ni. Okay, kita sekejap tekan kat my project tadi, start new project. Nak buat project yang baru pula. Okay, project name kita nak tulis apa? Aplikasi guru lah. Kita guru. Dia keluar kat sini, tak apa, kita tekan lah. Okay, dia keluar. Okay, keluar yang kosong macam tadi. Sekejap Okay. Okay, yang ni kita, mula-mula sekali kita setting dahulu screen 1 macam yang kita buat tadi. Kita setting ikut yang kita nak lah. Kita nak kat center. Cikgu, dekat MIT ni kita tak boleh preview yang kita buat. Preview dekat MIT, okay. Ada tapi yang nak preview dekat MIT ni kita kena emulator ni. Dekat Connect ni emulator, tapi kena ada download sesuatu lah. Kena download satu
satu software untuk kita buka. Saya pernah cuba, dia punya paparan tu tak seperti dekat telefon. Jadi tak puas hati lah kalau kita nak check kita punya ni. Jadi yang sangat recommended adalah AI companion lah. Kita terus ke telefon kita test kat telefon. Lagi ni lah, lagi jelas lah kita punya app tu. Yang emulator ni dia akan keluar telefon kita kat sini, kat screen kita, tapi itulah tak berapa nak jelas dia punya ni. Tak seperti dekat telefon yang sebenar. Okay, boleh Tapi kalau sebelum ni pun, saya tak pakai pun semua ni. Saya terus saya buat APK, download, test kat telefon. Gitu je. Tapi banyak kerja lah. Kalau tak jadi, padam balik, buat balik, padam balik, buat balik. Banyak kerja. Tapi kalau nak guna cara manual macam tu boleh je sebenarnya. Okay saya teruskan dekat aplikasi yang kedua. Okay, ini sambung. App guru, background color. Okay, background ni saya nak letak image lah sebab app ni dia ada background. Saya nak upload image. Kita pilih image background. Okay, sebelum tu kena cari siap-siap lah gambar background yang sesuai. Okay, saya pilih satu. Okay. Okay, nampak? Dekat paparan kita dah ada background. Boleh setakat ni? Kita teruskan lagi. Close screen animation ni, pilihlah yang mana-mana rasa. Kalau nak test satu-satu pun boleh lah. Tapi saya akan guna slide horizontal. Okay, icon ni icon yang tadilah kita cakap. Icon yang dekat telefon kita nanti. Okay, kita boleh upload file baru. Yang ni berkaitan dengan apps guru, jadi cari icon yang sesuai lah. Saya ada download, saya pilih yang saya ambil ni lah. Saya ambil yang mana saya ada je dalam laptop saya. Okay, open. Okay, saya dah pilih icon telefon. Kemudian open screen animation ni sama macam close tadi, saya pilih slide horizontal. Okay, ini biarkan. Screen orientation ni. Screen orientation, portrait lah. Scrollable ni, saya tak nak scroll sebab yang ni paparan dia tak sama macam yang tadi. Saya tak nak scrollable lah, nanti mengganggu pula. Yang ni tak berubah. Easy, responsive. Tema klasik lah. Title, okay, yang ni pun saya tak nak ada title, saya buang Title atas tu saya buang. Title visible, okay. Version apa semua tu, sebab kita baru buat jadi satu lah. Okay, siap untuk screen satu. Kemudian kita nak masukkan dia punya button-button dalam ni pula. Tapi sebelum masukkan dia punya button, kita kena masukkan dia punya layout dahulu. Okay, dekat kiri ni ada pilihan layout. Saya akan pilih layout yang table arrangement. Saya ambil ni lah. Sebab banyak nak letak button Pilih. Okay. Tengok dia di tengah-tengah sebab kita nak setting dekat screen satu tadi. Okay, dekat table arrangement ni kita boleh setting. Okay. Kita nak berapa kolom kita nak berapa row kita. Okay, height dan tinggi dengan lebar ni kita buat automatic lah. Supaya sesuai dengan telefon kita. Okay, boleh setakat ni Saya buat kolom 3 row 2 lah. Okay. Okay, terusnya kita nak masukkan button pula. Dekat button kita ambil dekat user interface. Dekat user interface ada mula-mula sekali adalah button. Button ni tarik masuk dalam kita punya table tadi. Jangan letak kat luar. Letak kat luar jadi tak lawa pula. Kita dah buat table kita tadi supaya teratur, kita letak kat table.
Okey. Boleh? Okey, pastikan nak bagi senang kita punya kerja, kita rename lah button kita. Okey. Untuk button pertama ni saya nak letak website APDM lah. APDM. Okey. Jadi button pertama adalah APDM. Boleh? Okey, kita tekan kat APDM ni, kita setting pula dia punya size button apa semua tu kita boleh setting. Okey, dekat setting button tu kita tengok background color, kita boleh tukar background color, kita boleh pilih warna yang sesuai yang jelas. Okey, saya pilih warna magenta, warna terang sangat, saya lembutkan sikit. Okey. Okey. Nak renamekan button tadi kat mana Dekat nak rename kat button nak renamekan dia. Tekan APDM ni, nampak? Rename dekat bawah, nampak? Tekan je rename, dia akan keluar. Boleh? Ya. Okey, saya sambung. Okey, tulisan tu kita boleh pilih nak tebal ke, nipis ke, kita pilih. Saya pilih tebal. Nak italic ke tak, saya tak nak italic. Okey, size. Itulah bergantung pada kita lah nak size besar mana. Saya nak guna size 16. Okey. Font, type apa? Typeface font, kita boleh pilih font. Ada, ni je pilihan yang kita ada. Sans serif, serif dan monospace. Okey, saya pilih default lah sans serif. Okey. Terus lagi. Ketinggian dia, saya letak ketinggian ni, ketinggian button Kita nak size button tu kita boleh guna pixel atau persen. Saya guna pixel. Saya letak size dia 70 tinggi. Okey. 70 pixel untuk tinggi. Untuk lebar saya letak 100 lah. 100 pixel untuk lebar. Okay, nampak? Dia dah berubah. Image ni kita boleh gantikan button kita ni dengan image. Nanti saya tunjuk. Okay, yang ni tak nak, button yang pertama ni tak nak ada image lah. Okay, apa lagi? Shape, kita boleh pilih shape. Nak rounded, dia tak tajam. Nak pilih bujur pun boleh. Okay, saya akan guna default lah. Saya akan guna rectangular lah. Okay. Okay, tab. Tab ni adalah tab dekat kita punya button tu. Kalau kita ubah, dia akan berubah dekat paparan kita. Saya letak APDM. Okay, aku dah buat APDM. Tab alignment ni sensor lah macam biasa. Okay, tulisan. Warna tulisan. Saya pilih warna putih. Pulang lah warna apa nak. Okay, visible ni biarkan visible, tick lah. Okay, dah siap untuk satu button. Okay, boleh Okay. Untuk button ni saya tunjuk dulu macam mana kita nak hidupkan button ni. Masukkan dekat belah kiri kita cari connectivity. Okay, connectivity ni kita ambil activity starter. Activity starter ni kita nak hidupkan dia punya button lah, penting ni. Tarik, masuk ke telefon. Okay, activity starter ni pun adalah non-visible component, dia akan berada kat bawah. Dia tak ada dalam telefon. Okay, supaya kita tak tertukar dengan activity starter yang lain, kita rename juga activity starter kita sebagai activity starter APDM. Senang kita nak set. Senang kita nak buat coding nanti. Okay, boleh dekat activity starter ni, ni benda yang paling penting sekali. Dekat action, kita kena isi action sahaja. Dia punya action ni, okay, cikgu kena type
dia punya command. Android titik instant titik action. Betul ejaan dia tu. Titik itu je. Ini penting ni. Tapi saya dah ada tunjuk dalam PowerPoint, boleh tiru dekat situ je nanti. Dekat action. Besarkan perkataan tu. Besarkan. Tak nampak Saya ni lah. Apa? Android Interaction View. Boleh catat lah. Ya, saya teruskan Okey. Boleh cikgu? Boleh okey. Kalau tak dapat catat pun saya ada bubuh dalam PowerPoint saya. Saya dah share tu. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada blog pula. Okey. Dekat blog. Okey, dekat blog ni benda pertama sekali adalah tekan APDM. Okey, belah kiri tekan APDM, kita ambil yang mula-mula sekali. Apabila APDM ditekan, buat okey. Tekan ke activity starter, ada warna hijau. Data URI. Activity starter, data URI. Ini tidak. Ini ada satu. Activity starter, data URI. Apakah? Lagi satu, saya lupa cakap tadi. Kat bawah belah kiri ni ada warning. Bila ada tanda pangkah satu, maknanya kita punya coding tu sama ada belum siap ataupun salah. Jadi kita kena selesai lah. Kita kena selesaikan masalah kesalahan kita tu. Jangan keluar pangkah. Kita, maknanya kalau coding kita salah tu kita boleh detect lah kat mana salah. Boleh? Faham? Okay, kita sambung lagi. Cari tag. Kita ambil tag kosong ni. Okay. Dekat sini kita kena isilah kita punya URL APDM. Okey. Kita buka laman web APDM. Kita ambil URL dia. Okey. Buka pastikan laman web tu betul lah. Jangan salah pula. Okey, dah keluar kat sini. Kita ambil dia punya URL. Copy. Dia pergi dekat sini semula. Paste je lah. Boleh Seterusnya kita pergi dekat activity starter, kita call activity starter. Okay, ni call activity starter, APDM dan start activity. Maknanya bila kita klik tu dia akan call website tu dan buka lah. Website tu terbuka. Okay. Ambil call tadi pada mana ya ambil call? Call dekat activity starter, belah kiri ni tekan activity starter, ambil je call. Dia senang je, nak cari apa-apa tu kita tengok dia punya isi kat dalam. Kalau activity starter, kita cari dekat activity starter. Macam tu je. Ni dah siap untuk button satu, kecil sikit je dia punya coding. Untuk button. Siap untuk button APDM. Sorry cikgu, tadi yang call tu tak boleh letak bawah. Macam mana ya? Salah ambil tu. Ambil yang betul. Ambil yang ni. Jangan ambil yang atas ni. Ini memang tak boleh ni. Start activity Kan reserve activity. Kena pastikan juga dia punya bentuk puzzle ni macam mana. Okey boleh? Saya teruskan. Okey. Siap untuk satu button. Kita boleh tambah lagi button yang kita nak. Samalah kita ulang balik apa yang kita buat tadi. Okey. Ini
Saya tambah button. Button ni kalau boleh copy, saya dah copy dah, tapi tak boleh copy. Tak boleh nak copy button yang sebelum ni. Kena buat semula. Okay. Button ni kita tukar nama. Nama word apa lagi ya? Hermes lah, Hermes. Hermes. Okay. Seterusnya kita setting lah dia punya api ni. Nak macam mana? Phone booth. Warna dia warna apa? Warna biru. Gelap sangat. Ubah sikit. Gelap lagi. Okay lah. Font size sama macam tadi lah. Seragam. 16. Font type default je lah, tak boleh ubah. Ketinggian tadi, ketinggian 70 pixel. Lebar 100 pixel. Okay. Image tak payah. Shape tak boleh ubah. Okay, teks dalam dia tu Hermes. Okay. Enter. Warna teks tu warna putih. Warna putih lah. Okay, siap untuk button ni. Kita masukkan pula activity starter. Ulang balik. Starter dekat connectivity. Taruh masuk. Okay. Bukan nama activity starter ni supaya senang kita nak buat coding nanti. Hermes. Okay. Sama je macam tadi. Okay. Control C. Control C. Okay. Ya. Boleh setakat ni? Lepas tu kita buat coding. Okay. Jadi saya tambah lagi satu button lah baru kita buat coding. Kita buat sekaligus. Button lagi satu. Button apa? Di operasi. Apa lagi? Di operasi lah. Operasi. Okey. Sama juga tukar warna. Okey, font size 19. Default. Tinggi dia 70 pixel. Lebar dia 100 pixel. Ini tak payah, shape tak payah. Shape kat dalam. Operasi. Okay, warna tulisan putih. Oh lupa, tak bold tulisan tadi. Phone bold. Okay. Masukkan juga dia punya activity starter. Activity, masukkan activity starter. Okay, activity starter dah rename nama di operasi. Okay. Control. Okay. Selesai untuk ni. Saya buat 3 je dulu. Kalau saya nak tambah, boleh tambah sendiri. Okay. Okay. Kita pergi dekat blog. Okay, dekat blog ni kita copy je yang kita dah buat tadi. Tekan kanan, duplicate. Kita duplicate je, kita ubah isi kat dalam je. Kita duplicate lagi sekali. Okay, sebab ada 3 button, 3 lah coding dia. Okay, when FDM. Okay, dia ada senarai dia, kita dah buat tadi. Hermes.
Lepas tu ini pun Hermes. Ini pun Hermes. Okey. Ini kena tukar lah dia punya URL tu. Kena tukar yang Hermes punya lah. Sama. Okey, delete. Okey, kita buka laman web Hermes pula. Okey, ini laman web Hermes. Kita copy je dia punya URL. Masuk dalam ni. Ya. Okey, kita nak tukar Hermes, pastikan betul Hermes. Okey, yang ni pula. Yang ni e-operasi. Kita pun e-operasi. Dan dia punya ni pun ni lah. Kita buka e-operasi punya website. E-operasi. Okey, keluar dekat ni. Ini betul lah. Kita ambil dia punya URL. Masukkan dekat sini. Okey, siap untuk button. Okey, dekat app sini juga kita nak buat dia punya, okey. Apa ni? Dia punya, bila kita back tu keluar notification sama macam tadi juga. Kita ambil dekat, kita pergi dekat designer, kita pergi dekat user interface, notifier. Masukkan, okey. Dekat notifier ni. Setting lah notifier. Tak setting berapa ni, tak ada apa pun. Okey. Kita pergi dekat blog. Kita nak buat blog untuk notifier pula. Blog notifier ni panjang sikit, sama macam tadi. Cikgu tapi apa ada warning tu, macam mana nak hapuskan warning? Ada warning Contoh saya tengok kenapa warning. Contoh saya duplicate yang ni, nampak ada warning kan? Nampak ada warning. Sebab apa? Sebab dia ulang benda yang sama, tak boleh lah. Tak boleh ada dua kode yang sama. Okey. Jadi kalau nak ada lah tu coding cikgu tu ada yang tak ubah lagi kat mana-mana. Contoh saya padam. Okey. Contohnya ni. Kalau cikgu tak ubah dekat sini, dia akan ada warning. Nampak? Kena ubah. Barulah tak ada warning tu. Dia berbeza semua ni. FDM, Hermes, e-operasi. Tapi kalau ada warning juga tu mungkin ada coding tersorot kot. Kena carilah coding. Okay. Dia cari coding yang tersorot, yang belum buang lagi tu. Pastikan coding ni je yang ada dalam blog cikgu. Boleh Faham? Saya teruskan lagi. Apa tadi? Nak buat blog untuk notifier. Coding untuk notifier sama macam tadi juga sebenarnya. Yang kita buat apps yang pertama tadi. Okay, when screen 1. Okay, dekat screen 1. Okay. Dekat screen 1 ambil yang ni. Okay. Apabila screen 1 di back press ditekan, kita buat apa? Tekan notifier. Okay. Ambil notifier, pilih yang ni lah yang tadi. Okay. Boleh? Dan masukkan set. Kita nak cek pula. Nampak Okey, ini untuk notifier. Apabila butang back ditekan, keluar notifier. Okey. Biasanya apa? Sama macam tadi, anda pasti tutup apa ini. Keyboard saya ni problem sebenarnya.
Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya. Button satu, ya. Tidak. Ini saya letak start lah. Okey. Kemudian ini dah siap untuk button back tu, kita dah siap coding dia. Kita nak buat coding untuk apabila button dia punya ni apa ni? Dia punya tindakan apabila button back bila kita tekan ya dia jadi apa? Masa tadi lah. Okey, dekat mana tadi? Notifier. Okey. When notifier after choosing. If then. Tadi kat control. If then. Okey. Kat match. Ambil ni. Variable. Get choice. Okey. Ini. Okey. Apa tindakan dia? Close. Tadi ambil apa? Do if then yang mana ni? If then dekat control. Dekat control. Maksudnya yang atas ya? Atas dia. Ya. Okey. Dekat control juga kita cari close application. Okay, maknanya bila kita tanya, dia akan tutup. Aplikasi tu akan tutup. Okey. Kalau ikut dah siap ni sebenarnya, tapi saya nak tambah lagi satu benda. Okey, kat designer saya nak get choice ambil mana? Apa dia? Apa dia? Get choice tadi, get choice. Itu tu yang do if then get choice ambil dekat mana? Logic ya? Dekat get choice tu ambil dekat variable. Variable. Okay. 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 Get. Okay. Okay, boleh Saya nak teruskan. Saya nak tambah lagi satu button. Button ni istimewa sikit. Tak perlu dah kita nak download aplikasi lain. Okay, button ni adalah button untuk kita buat QR scan. Okay, dekat MIT Inventor ni ada banyak benda yang best-best kita boleh ambil. Salah satunya adalah QR scanner lah. Okay, saya nak cari QR scanner mana ya. Sekejap belum itu tadi ke blok lagi, ke blok. Blok. Ya. Boleh. Okay. Apa boleh tengok dekat saya punya PowerPoint sebenarnya. Saya dah siapkan PowerPoint, coding pun sama je. Okay Saya sambung nak masukkan QR scanner. Sensor. Okay, dekat sensor dia ada tulis barcode scanner. Kita masukkan je, tarik, masuk. Okay, barcode scanner pun dia ada kat bawah sebenarnya. Dia adalah non-visible component. Okay, sebenarnya sebelum tu kena masukkan satu button dulu. Lupa nak cakap tadi. Dia perlukan button juga. Okay, masukkan satu button. Password button tu. Kita rename dulu button tu. QR scanner. Okay. Apa
perlulah, tak perlu ubah lah background color, tulisan tak perlu ubah sebab saya nak masukkan gambar. Yang ni saya kata saya nak masukkan gambar dekat button. Tapi size dia kena samalah. Saya buat 100 pixel. Lebar dia pun 100 pixel. Okey, apa lagi nak ubah? Image. Okey, saya masukkan image upload file to. Okey, saya nak masukkan. Saya dah ada cari icon untuk QR code. Okey. Saya dah ada icon untuk QR code, jadi saya masukkan je terus. Cikgu boleh download kat internet icon ni. Okey, choose file. Okey. Okey, nampak dia dah keluar. Okey, nampak ada tulisan ni, kena padam dulu tulisan. Kita tak nak ada tulisan. Okey, nampak? Jadi, bila kita tekan button ni, kita akan dapat QR scanner. Kita dapat scan QR code. Okey, macam mana nak buat coding dia dulu? Nak buat coding dia pula. Okey, tengok Untuk button QR scanner pun kita memerlukan activity starter juga. Mana activity starter tadi? Okey, activity starter. Namakan activity starter tersebut sebagai QR scanner. Action pun sama macam tadi. Copy lah ni. Ctrl C. Dia pun sama. Okey. Lepas tu kita nak buat dia punya block coding. Jap sebelum tu. Okey. Dekat barcode scanner ni tekan dulu barcode scanner. Okey, kita tak nak guna external scanner. Kita nak guna scanner. Okey, okey. Super cakap. Untuk telefon baru, sesuailah nak guna internal scanner. Kalau telefon lama, mesti akan pakai external scanner juga Jadi macam telefon saya ni dah ada, dekat kamera dah ada internal scanner, jadi saya untick lah. Okey, saya untick. Sebenarnya pergi dekat block. Kita nak buat coding untuk scanner pula. Okey, kat sini belah kiri tekan button QR scanner. Okay, when QR scanner click, do. Okay. Tekan barcode scanner belah kiri ni akan keluar call barcode scanner do scan. Okay, itu je. Ini untuk coding pertama. Coding yang kedua, when barcode scanner. When barcode scanner after scan, okay, keluarkan do. Okay, ini ambil yang hijau, activity starter. Okay, set activity starter QR scanner data URI. Sama macam yang button lain-lain tadi. Okay, ini kita masuk je to barcode scanner result. Okay, barcode scanner result. Okay, masukkan. Kemudian bawah dia masukkan yang okay, siap. Okay, ada apa pertanyaan setakat ni? Boleh tak? Sama sekali lagi tak? Okey, boleh. Okay, boleh Ya, udah. Lama sangat ni. Dah sejam lebih dah ni. Okay, ni last Apa, boleh. Teruskan. Kita nak test pula. Kita nak test kita punya apps ni. Sama ada jadi ke tak. Tapi check dulu dekat bawah ni warning tak ada kosong.
Tak ada masalah, jadi tak ada warning. Okay, kita nak test, sama macam tadi kita pakai recommend. Sekejap cikgu, sekejap. Okay. Balik ke blok. Balik ke blok Okay, nampak? Okay, boleh. Okay, boleh saya teruskan? Okay, saya teruskan Okey, boleh teruskan. Okay, dekat designer ni kita nak test lah. Saya pakai apa tadi, AI company macam tadi lah, guna wifi yang sama. Okay, saya nak scan. Okay, saya dah scan, dia akan progress saya punya ni. Dan saya sambung saya punya telefon. Ada apa-apa pertanyaan nak tanya? Boleh tanya. Okey, dekat telefon saya dah keluar dia punya test, app test. Okay, nampak? Namanya size kita sama besar pula Tak apalah. Dia boleh ubah lagi size dia bersama. Disebabkan ini rasanya gambar dekat bawah ni mengganggu button dekat atas. Kita boleh jarakkan satu row lah dengan button dekat atas ni. Kita boleh adjust. Kita cuba test tekan dulu APDM. Okay, sambung. Kalau kita back, okay, tak ada masalah. Hermes. Okay, tak ada masalah. E-operasi. Rasa tak pergerakan skrin tu? Sebab saya buat apa ni, slide horizontal kan. Kita boleh ubah lah vertical ke, fade ke. Okay, QR scan. Okay, nampak dia akan access kamera kita. Kita boleh scan lah apa-apa QR code. Dan dia akan direct ke link QR code tersebut. Sesuai untuk cikgu-cikgu guna bila ada apa-apa meeting nanti. Okay, maknanya app kita ni, okay, kita test keluar dulu. Keluar tak? Okay, keluar Okay, maknanya app kita ni dah okay. Cuma kena setting dekat size dia punya tu sekejap. Kita setting dekat dia punya size button ni. Dekat sini kita tak nampak. Bila kita dah ni baru nampak. Okay, saya nak tukar lah. Table arrangement ni tukar tambah row. Nak bagi selang satu row. Okay. Cikgu ulang yang kat connect. Dekat connect. Di sini. Sini dekat AI companion ni connect lah. AI companion. Pastikan telefon cikgu dah ada app yang download tadi, app MIT tadi. Lepas tu nak scan ke nak apa, tak masalah. Boleh scan. Boleh? Okay. Tapi kalau tak boleh juga macam ni, kita terus buat lah. Terus jadikan dia sebagai APK. Kita test secara manual. Okay, saya nak jadikan dia sebagai APK.
Nanti saya share dekat Telegram dia punya link tu. Bagi cikgu-cikgu boleh download app yang kita buat tadi. Okey, dah keluar. Kat Telegram. Okey, saya paste. Okey. Dapat tak link yang saya paste kat atas tu? Okey, dapat. Dapat Okey, cikgu-cikgu boleh try download lah dekat telefon masing-masing. Okey, rasanya dah selesai untuk app yang kedua ni. App yang kita buat ni sebenarnya kita boleh upload ke Google Store. Tapi Google Store tu kita kena ada account lah, account yang kena bayar. Kalau ada kawan-kawan cikgu yang ada account tu boleh pinjam lah sekejap kalau nak upload. Tapi kalau setakat nak guna untuk sekolahnya, untuk sekolah je tak perlu ni lah kot. Tak perlu upload dekat Google Store. Share je dalam Telegram sekolah. Link APK tersebut. Macam tu je. Sebab kalau kita nak upload ke Google Store, biasanya dia ambil masa lah. Ambil masa untuk Google Store publish dekat dia punya Google Store tu lah. Ambil masa dalam tak lebih 14 hari. Dalam masa 14 hari tu dia akan proses. Agak lama juga. Jadi nak cepat, share je dalam bentuk file APK. Okey, ada apa-apa pertanyaan setakat ni? File PowerPoint saya dah share. Boleh try nanti dekat rumah. Untuk buat app sendiri lah. Ada apa-apa pertanyaan? Okey, pada persoalan. Ya, cikgu. Ya. Tadi ada orang nak cakap. Ya, cikgu. Ada persoalan persoalan. Ada. Message ada tak? Ya. Macam tak ada. Okey, kalau tak ada sebarang persoalan, jadi mungkin para peserta boleh cuba untuk hasilkan sendiri dan kemudian kalau ada sebarang kemusykilan ke dan sebagainya, para peserta boleh bertanya terus kan kepada penceramah kita sebab beliau pun ada juga dalam grup quiz online tu. Atau mungkin para peserta boleh mungkin Cikgu Hasrul okey kalau para peserta PM personal ke macam mana? Boleh ya? Waktu yang sesuai lah. Sesuai lah. Jadinya mungkin para peserta seperti yang telah dimaklumkan oleh Cikgu Hasrul kita, para peserta boleh je macam PM ke ataupun bertanyalah kepada beliau sendiri. Okey, kalau tidak ada sebarang persoalan, jadi kami daripada pihak Urus nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita Cik Hasrul Nizam yang kita bawa sendiri orang hotel kita untuk berkongsilah dengan kita semua pada pagi ini. Dan juga terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti slot webinar pada pagi